Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. Hari ini kita akan share beberapa tips mengenai isu perundangan syariah maupun keluarga Islam. Bini Uncle akan mewakili orang awam untuk bertanyakan soalan-soalan daripada prospek-prospek klien Uncle yang selama ni ada WhatsApp Uncle, mungkin PM Uncle tanya soalan. Jadi hari ini Uncle akan jawablah apa-apa isu yang dipersoalkan. So, apa isu kita hari ini? Hai, saya Len Ramli. Saya adalah isteri kepada Sufyan Ismail. Ada banyak soalan masuk ke dalam DM. Soalan-soalan ni kami akan kumpul dan cuba untuk dia jawablah secara ringkasnya. Sebab setiap hari ada sangat banyak message DM masuk ke dalam box dan tidak semua dapat dijawab pada hari yang sama, dan komen-komen di Facebook pun banyak sangat. So terima kasih juga pada semua followers. So apa yang dapat kami bantu sini ialah cuba untuk jawab sedikit lah. Jadi orang lain pun boleh belajar juga tentang soalan yang dicari. Jadi hari ini sesi kami ialah saya akan bacakan soalan-soalan orang awam di luar sana, dan Uncle ni akan cuba jawab secara general lah. So dia bukan konsultasi lah. Ini bukan consultation, sebab consultation tu dia akan dinasihatkan mengikut keperluan individu kan lah. Betul. Dan bukan iklan juga. Dia samalah lebih kurang macam soalan lazim lah. So orang pun boleh tahu apa jawapan dia. Yang kamu selalu nampak di Google, dalam Facebook lah apa semua tu, dia samalah juga macam ni. At least benda ni akan menjadi guideline lah kepada semua follower Uncle yang mahu belajar mengenai isu perundangan syariah lah. Ya, mungkin pada masa ini kamu ada masalah seperti itu. Jadi kamu tahu apa tindakan yang perlu dibuat lah. At least kamu tidaklah jalan di tempat yang gelap tu. At least ada cahaya sikit, jadi kamu tidak berapa sesat. Yes, betul. So okay, kita start dengan the first one. Bolehkah isteri minta cerai taklik memandangkan cerai fasah tu adalah sangat lama, kerana saya ini berpisah dengan suami kerana orang ketiga. Ex-girlfriend suami saya bernikah dengan suami saya selepas reunion dan cinta mereka berputik. Saya ingin meminta cerai, tetapi saya sudah meminta cerai fasah, tetapi masa dia tu sangat panjang. Saya mau minta cerai taklik. Bolehkah macam gitu? Okey. Di dalam perundangan, sama ada cerai fasah atau cerai taklik, benda ni sebenarnya dua-dua dalam prosiding yang lebih kurang sama. Actually, macam mana kita mau menentukan jenis cerai adalah bergantung kepada fakta kenapa kita perlu ataupun kenapa kita ingin bercerai. Contohnya macam yang tadi, soalan tu dia beritahu sebab dia ingin bercerai sebab suami dia ni main kayu tiga dan telah pun berkahwin dengan orang lain. Jadi benda macam gini, apakah yang dikaitkan dengan fasah? Sebab fasah tu sendiri dia punya klausa. Kenapa yang membolehkan seorang tu memohon fasah di mahkamah? Dan fasah yang didakwa tu perlu dibuktikan di mahkamah sama ada dakwaan fasah tu betul ataupun tidak. So seandainya dakwaan ini tidak menyebelahi kepada yang mendakwa, maka fasah tu akan digugurkan. Maksudnya permohonan fasah tu tidak dapatlah. Jadi sama juga dengan jenis permohonan cerai melalui cerai taklik. Sebab di Malaysia ni cerai taklik dia ada 3 sebab. Kita boleh lihat apakah taklik si suami pada sijil nikah itulah. Setakat ni yang Uncle tahu, taklik ni cuma tidak ada bahagian negeri Perlis sahaja. Semua negeri ada taklik. Jadi benda tu rujuk balik kepada sijil nikah tu, apakah taklik semasa bernikah. Jadi kalaulah
kamu rasa kamu mau tukar pergi cerai taklik tu semata-mata ingin cepat permohonan tu. Sebenarnya pun tidak juga. Fasah pun boleh cepat, taklik pun boleh cepat. Sekarang ni isunya macam mana proceeding kes itu berjalan. Kalau kamu kurang faham, maksudnya di sini kamu kena cari solution dengan melantik orang yang lebih arif, iaitu melantik peguam syar'i. Sebab proses perceraian ni dia tidak memerlukan persetujuan si suami bagi cerai taklik maupun cerai fasah. So benda ni dua-dua dia lebih kurang. Cuma fasah ni dia ada banyak poin ataupun klausa yang membolehkan kita memohon fasah. Berlainan dengan taklik cuma ada 3 klausa saja. So boleh rujuk apakah sebab kamu ingin bercerai. Kalau kamu merasakan mau bercerai taklik semata-mata ingin proses tu cepat, sebenarnya proses fasah dan proses taklik tu lebih kurang sama. Dia punya proceeding pertama kena buat tuntutan. Selepas buat tuntutan, kita perlu buat penyampaian. Apa yang menjadi lambat selalu di mahkamah adalah plaintiff ataupun orang yang buat permohonan cerai tersebut gagal menyerahkan notis saman tersebut terhadap pihak suami. Ini dia punya punca kebanyakan. Uncle boleh cakap 70% kes cerai, fasah maupun taklik lambat proceeding dia disebabkan oleh kegagalan di dalam menyampaikan saman. Okay? So, bila kamu tidak tahu macam mana mau menyampaikan saman, kamu perlu gunakan hikmat peguam. Jadi jangan salahkan mahkamah seandainya kes itu tidak dapat berjalan dengan lancar disebabkan oleh kegagalan kamu dalam menyampaikan saman. Banyak orang tanya uncle, kenapa saya punya kes tidak berjalan? Uncle pun tanya, saman sudah sempurna? Apa tu saman, uncle? Yang kamu filekan ni, saman notis yang diberikan oleh mahkamah ni, adakah sudah disampaikan kepada pihak lawan? Secara umumnya, kebanyakan pasangan ataupun isteri ni, dia takut untuk menyampaikan saman kepada pihak suami. Benda ni lah yang selalu berlaku. Jadi, benda ni bila berlaku, kes ni tidak akan berjalan. Ingat, mana-mana kes di mahkamah syariah, seandainya saman ataupun notis permohonan tidak sempurna disampaikan kepada pihak, contohnya kalau plaintiff kepada pihak defendant, kes tidak akan berjalan. Okey, mahkamah akan tetap minta sempurna sudahkah penyampaian. Seandainya plaintiff cakap penyampaian sudah sempurna, dia perlu dibuktikan melalui affidavit penyampaian. Benda ni pun uncle boleh rasa 80% orang awam tidak tahu, tidak faham apa tu affidavit penyampaian. Jadi sebab itulah wajarnya kamu melantik seorang peguam. Uncle mau kasih tahu peguam ni ada 2. Satu peguam swasta, satu peguam kerajaan. Banyak yang beritahu uncle, saya ni kurang kemampuan. Balik-balik cakap kurang kemampuan. Okey, fine. Kamu boleh cari peguam kerajaan. Okey, bagi yang mempunyai kemampuan, pergilah lantik peguam syariah yang swasta. Benda tu lebih ekspres. Bila orang tanya apa beza dia samalah macam kamu melantik ataupun pergi ke mana-mana hospital kerajaan maupun hospital swasta. Dua-dua pun baik. Cuma satu bayar, satu mungkin bayaran dia murah ataupun percuma. Jadi perkhidmatan pun agak berbezalah swasta dengan kerajaan. Itu kita perlu sedia maklum. Jadi kalaulah dia cakap mau tukar pergi cerai taklik supaya cerai ini lebih cepat proses, uncle rasa itu bukanlah satu tindakan yang betul. Sebab kamu memilih cara cerai ini perlu ada fakta yang sesuai. Kalaulah sebabkan yang tadi itu, sebenarnya apabila suami itu berkahwin lain, fakta yang kamu guna tu kurang sesuai. Sebab dalam klausa ataupun di dalam enactment undang-undang bahagian fasah pun tidak ada cakap seorang suami itu tidak boleh berpoligami. Kamu kena cari klausa yang lain.
Dalam klausa fasah tu ada sendiri, mungkin dalam poligami itu tidak berlaku adil. Benda ni akan lebih efektif. So benda-benda begini for sure orang awam ni, wanita ni, dia tidak faham. Jadi uncle mau cakap di sini, advice, kamu kena cari pengamal perundangan Islam tu sendiri supaya kamu tahu macam mana mau buat satu permohonan atau tuntutan cerai di mahkamah, sama ada fasah ataupun taklik, tetapi berlandaskan kepada enactment tu sendiri. Bila kamu lari daripada enactment, so benda ni sukar untuk dibuktikan di mahkamah. Okey? Soalan yang seterusnya. Saya mau bertanya pasal hartas pencarian. Okey. Semasa dalam perkahwinan, ini suami ni yang tanya lelaki. Semasa dalam tempoh perkahwinan, kami ada beli sebidang tanah dan kereta. Tanah dan kereta tersebut saya letak nama isteri. Okey. Sekarang masalah dia, saya mau menuntut harta itu, hartas pencarian lah setelah kami bercerai. Dapatkah saya membuat tuntutan tu? Okey, di dalam bab harta pencarian, uncle mau bagi tahu, kamu kena faham tu apa dia erti harta pencarian. Apakah yang dimaksudkan dengan harta pencarian? Adakah harta ini dianggap harta pencarian? Okey. Dalam bab harta pencarian, yang first kita kena tahu harta tu sendiri, adakah dia tergolong dalam harta pencarian? Harta pencarian adalah harta yang dimiliki. Uncle bagi tahu harta yang dimiliki di dalam tempoh perkahwinan sehingga perceraian ataupun kematian. Mana-mana harta yang tidak kekal sehingga tempoh bercerai ataupun meninggal, dia bukan harta sepencarian. Uncle bagi contoh, masa dalam kahwin kamu ada beli kereta. Masa di pertengahan perkahwinan, kereta tu telah pun kamu jual. Kenapa kamu jual? Sebab mau beli kereta baru. Jadi isunya sekarang, adakah kereta lama tu harta pencarian? Tidak. Sebab apa? Harta itu tidak kekal hingga berlakunya kematian ataupun hingga berlakunya perceraian. So, maksud sini harta pencarian adalah harta yang dimiliki wujud dalam tempoh perkahwinan hingga berlaku perceraian atau kematian, sama ada harta itu dibeli secara solo ataupun berdua. So, dua-dua itu pun dianggap harta pencarian. Sebab ramai ni yang beranggapan, ini selalunya uncle ndak mau kasih salah suami ataupun isteri. Bila dia fikir rumah tu dia beli dengan gaji dia kono, lepas tu si bini ni tidak berhak untuk tuntut harta pencarian. Fahaman itu adalah silap. Sebab apa? Di dalam undang-undang syariah, apa harta yang dimiliki sama ada diperolehi secara tunggal ataupun secara bersama, itu dianggap harta pencarian. Sebab apa? Di dalam harta pencarian ni, poin bagi sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung tu wujud. Jadi silaplah bagi mereka yang menganggap harta yang dimiliki di dalam perkahwinan tu, seandainya seorang tu yang hanya mengeluarkan kos, si isteri tu tidak layak, ataupun yang kita tukarlah sama ada suami atau isteri lah. Jadi benda ni kamu kena faham. Apa-apa harta yang dimiliki atas nama pihak-pihak, bukan nama orang lain, itu merupakan harta pencarian. Okey, ada lagi orang pernah tanya uncle macam gini, uncle kasih masuklah. Uncle, layakkah seorang isteri atau suami itu menuntut harta pencarian, tapi si isteri ini mungkin dia ni nusyus? Jawapan dia layak. Sebab nusyus ini hanya efek terhadap nafkah. Nafkah apa? Mungkin nafkah edah ataupun nafkah tunggakan. Itu benda orang yang ada nusyus, dia tidak layak untuk tuntut nafkah. Selain daripada itu, dia layak. So, maksudnya dalam undang-undang, nusyus pun layak untuk tuntut harta sepencarian. Okey? Itu adalah jawapan
yang perlu kamu tahu. Maksudnya di sini, harta pencarian ni boleh dituntut oleh isteri yang hanya suri rumah. Tapi kena ingat, harta ni mestilah harta yang sempurna. Jangan kamu cakap mau tuntut. Ini ada pernah berlaku di mahkamah, di mana isteri dia tu menuntut harta pencarian terhadap tanah yang tidak bergeran. Jadi harta sedemikian ni, dia tidak valid di mahkamah untuk dibuat tuntutan harta pencarian, sebab harta itu tidak sempurna. Sebab dia bukan tanah yang ada kad, dia cuma tanah permohonan, mungkin reserve kerajaan. So benda ni sukar untuk dituntut di mahkamah syariah. So benda begini kamu kena alert dan faham. Benda yang boleh dituntut adalah harta yang sempurna, bukan harta yang contoh macam tanah permohonan dituntut, yang itu benda tu tidak boleh. Okey, ataupun kamu tuntut benda yang contoh suami ni ada kereta, tapi kereta yang dia miliki ni bukan atas nama dia, mungkin nama orang lain, mungkin nama kawan dia kah, ataupun waktu dia beli kereta ni mungkin kereta sambung, so dia ambil saja sambung bayar. Jadi dia belum tukar nama lagi sebab masih lagi loan orang yang pertama. Jadi dalam hal ini, bila dokumen yang dinyatakan di dalam mahkamah adalah kad sebenar tu penama orang lain tanpa ada bukti lain, maksudnya kamu tidak boleh tuntut harta tersebut. Okey, sebab apa? Pemilikan di dalam dokumentasi adalah nama orang lain. Yang hanya boleh kamu tuntut adalah harta pihak-pihak. Contoh di dalam suami kamu beli tanah, tapi dia dah tukar nama, masih lagi nama adik-beradik dia atau nama ibu dia, contoh. Jadi benda-benda begini pun kamu tidak boleh tuntut. Sebab apa? Harta itu tidak sempurna disebabkan penamanya masih orang lain. Jadi benda-benda macam gini kamu kena faham apakah dia harta sepencarian. Okay? So selalu lagi orang tanya, uncle, dalam harta pencarian ni bila boleh tuntut harta pencarian? Ada yang tuntut masa dalam perkahwinan. Tidak boleh, melainkan suami kamu berpoligami. Okey, ada 3 keadaan di mana kamu boleh tuntut harta pencarian. Yang pertama adalah apabila berlakunya perceraian. Yang kedua, kamu boleh tuntut apabila berlakunya kematian. Contoh suami meninggal, so boleh tuntut harta pencarian sebelum pembagian harta pusaka dibuat di mahkamah. Yang ketiga, apakah keadaan yang boleh kamu tuntut harta pencarian? Ialah apabila berlakunya poligami, suami kamu berkahwin lagi satu. Jadi pada masa itu bolehlah kamu buat tuntutan harta pencarian. Okey? Uncle harap mengenai harta pencarian ni clear. Jadi jawapan dia tadi boleh lah. Boleh. Panjang Uncle cakap, jawapan dia boleh. Kan? Kalau Uncle jawab saja boleh tadi tu pindik sangat. So Uncle kasih explain, kupas lagi supaya kamu faham apa dia harta pencarian. So seterusnya saya mau tanya soalan ni. Dia tanya, jika lelaki yang sudah beristeri ingin bernikah lagi, perlukah dia mendapatkan persetujuan atau keizinan daripada isteri pertamanya? Okay, kedua, dua soalan. Bolehkah suami itu bernikah dengan bakal isteri di dalam negara tanpa pergi ke sempadan untuk bernikah? Boleh? Okey. Pertama, Uncle mau jawab yang first dulu. Adakah perlu keizinan isteri pertama untuk suami itu membuat maksudnya permohonan untuk poligami lah? Adakah perlu keizinan isteri? Jawapannya tidak. Di dalam undang-undang syariah, permohonan poligami tidak memerlukan keizinan, tetapi wajib memberi makluman. Maksudnya di sini, apabila kita cerita membuat permohonan poligami, maksudnya affidavit permohonan akan difailkan ke mahkamah. So, orang yang menjadi responden di dalam permohonan ini adalah isteri pertama, di mana isteri pertama wajib dimaklumkan. Maksudnya suami tadi perlu menyampaikan notis permohonan kepada si isteri, dan si isteri perlu
menerima dokumen tersebut. Maksudnya di sini, apabila isteri wajib dimaklumkan, si isteri tadi dia ada keadilan. Maksudnya dia boleh buat bantahan di mahkamah. Sama ada permohonan isteri dia tu, suami dia tu, boleh diteruskan ataupun tidak. Jadi masa inilah, sebab kebanyakan isteri ni banyak yang dah tahu, dorang boleh buat bantahan. Contohnya suami dia ni mau memohon poligami di mahkamah. So suami dia ni wajib kasih sampai satu notis lah. Notis yang dia ni mau berpoligami. So kamu ndak mau kan? Confirm lah. 100% orang uncle beli cakap tiada isteri yang mau lakinya kahwin lagi satu. Jadi kalau kamu tidak mau, kamu buatlah bantahan ataupun jawapan terhadap permohonan tersebut. Di mana kamu cakap, mana boleh laki aku kahwin satu, saya pun nafkah anda kena bagi, laki saya ini kencing manis, dia cakap itu kemaluan pun susah mau berdiri. Waktu itulah kamu kasih tahu, bukannya kamu mengamuk di rumah. Kan? Jadi kamu ada hak kamu. Hak kamu adalah membuat bantahan ataupun membuat jawapan terhadap permohonan tu. Kamu tidak setuju. Kenapa? Sebab benda ni tidak akan diketahui oleh hakim kalau kamu tidak buat bantahan ataupun jawapan. Jadi, uncle punya jawapan, kalau kamu cakap perlu kepada keizinan, tidak perlu. Tapi wajib kepada makluman. Maksudnya affidavit, penyampaian terhadap permohonan tu wajib diserahkan kepada isteri pertama. So, isteri pertama mau datang kan, dah datang ke mahkamah, terpulang. Okey? Jadi, kalau kamu rasa tidak adil, suami kamu tu tidak patut atau tidak wajar ataupun tidak layak ataupun tidak mampu untuk berpoligami, so please maklumkan kepada hakim beserta dengan bukti. Okey? Jadi benda ni, hakim ni apabila ada permohonan, dia akan meneliti permohonan tersebut, adakah wajar diluluskan atau tidak. So masa inilah isteri untuk membuktikan apa yang wajar terhadap permohonan si suami tadi mau berpoligami, sama ada dia mampu, layak ataupun tidak. Jadi, angkat berbalik kepada soalan, adakah perlu keizinan? Jawapannya tidak. Dia hanya perlu kepada makluman, wajib. Sebab itu, notis perlu diserahkan. Yang kedua, bolehkah suami bernikah dengan bakal isteri di dalam negara tanpa ke luar negara, sempadan lah, ke Thailand kali? Mungkin soalan dia ni gantung ni. Sebab apa? Kalau cakap memanglah boleh. Kalau dia sudah dapat kelulusan berpoligami, dia boleh kahwin di Malaysia. Angka rasa soalan dia macam gini. Bolehkah suami itu nikah tanpa mendapat perintah poligami? Kalau itu tidak boleh. Maksudnya kalau dia nikah juga dalam negara, dia confirm nikah kampung, bukan nikah yang berdaftar dengan jahin. Sebab apa? Apabila seorang yang sudah bernikah ingin bernikah kali yang kedua ataupun berpoligami, jahin akan minta dia punya requirement tu, minta perintah mahkamah terhadap kelulusan poligami. Yang itu wajib ada. Kalau dia tidak ada, jahin tidak akan membenarkan pernikahan yang kedua ataupun yang poligami. So, jawapan dia tadi, bolehkah seorang suami itu kahwin kali kedua atau berpoligami tanpa perintah mahkamah? Jawapan dia tidak boleh. Kalau ada perintah mahkamah yang lulus membenarkan dia poligami, jangankan kahwin kali kedua, kali keempat pun boleh. Maksudnya dia mampu untuk kahwin 4 kah, ketiga kah, asalkan perintah mahkamah ada terhadap permohonan poligami itu. Sebab poligami ini ada yang kedua, ketiga dan keempat. So uncle pun dah pasti yang mana satu. Okey, uncle rasa uncle sudah jawab soalan tu. Soalan yang seterusnya. Okey, ni suami yang tanya. Saya sudah bercerai dengan pasangan. Isteri saya minta cerai dan melepaskan dengan cara baik. So, isunya sekarang, masa edah, isteri sepatutnya duduk di rumah yang saya diami. Betul tak? Okey, sekejap. Tapi isteri tidak mahu. Dan sejak bertahun lamanya pun, saya memang apa dia cakap ni? Adakah sejak bertahun lama pun memang diorang dah tinggal satu rumah lah. Adakah saya boleh jaga anak-anak saya selepas habisnya edah? Atau sebab lebih 6 bulan anak saya tidak pernah datang jumpa saya.
dan masa di mahkamah melafazkan cerai sebab isteri menuntut fasah pun anak tiada. Saya tidak pernah jumpa anak saya lah, artinya sebab peguam isteri berbincang dengan saya untuk melepaskan dia dengan cara baik. Jadi sekarang isu dia soalan dia mau tanya, bolehkah dia, apakah cara dia untuk jumpa anak-anak dia tu. Okey, tadi macam ada isu edah. Okey, dalam isu edah, Ya. Betulkah perlu? dia sebenarnya apabila dia tidak mau tinggal di rumah yang disediakan, itu tidak masalah pun. Sebab apa? Dia tidak tuntut pun hak tempat tinggal. Dia cuma tuntut nafkah edah. Maksud nafkah edah sini ni adalah nafkah si isteri pribadi. Mungkin dia trip-trip supaya orang ada chance untuk balik kan? Sebab itu bukan satu kewajipan untuk si isteri tinggal di tempat yang lama, tapi kewajipan si suami dalam memberikan edah terhadap si isteri itu, nafkah edah tu wajib. Maksudnya di sini dia boleh menuntut nafkah edah, tidak masalah. So isu yang kedua sekarang ni, terpulanglah sama dia. Dia mau tinggal tempat lain kah, di manakah, itu tidak masalah. Okey, sebab apa? Kebanyakan orang yang bercerai ni dia tidak akan duduk lagi satu rumah. Kalau orang yang betul-betul mahu bercerai lah, kecuali orang yang bercerai yang mungkin ada keretakan dan boleh berlaku rujuk semula, tu benda yang lain. Jadi isu yang kedua, macam mana dia mau dapat jumpa anak. So selepas bercerai, sama ada suami ataupun isteri boleh memohon ke mahkamah di dalam membuat tuntutan hadanah ataupun hak jagaan kekal terhadap anak, yang mana anak yang dituntut ni adalah di bawah 18 tahun. Tak kisahlah ibu kah, bapa kah, dua-dua boleh buat tuntutan. Cuma dari segi undang-undang, prioriti di dalam menjaga anak di bawah umur yang dimaksudkan ni adalah ibu. Prioriti, bukan undang-undang cakap wajib si ibu. Tidak. Dia cuma mengutamakan. Dan di dalam hak jagaan anak tu pun, hadanah tu, hakim akan menilai 4 faktor di mana yang lebih kondusif anak tu tinggal dari segi pendidikan, keselamatan, agama dan kebajikan anak tu. Ada 4 faktor ni akan dipandang serius di dalam mengadili kes hadanah. Dia cakap mana yang lebih sesuai anak tu tinggal, sama ada sesuai di tempat si bapa ataupun di tempat si ibu. Kena ingat jangan ingat bini atau ex-bini ni atau ibulah kepada anak-anak ni tidak kerja, dia tidak layak dapat hadanah. Itu silap. Sebab apa? Di dalam perbelanjaan anak, nafkah anak ditanggung oleh bapa kandung, bukan ibu. Biarpun ibu ni kaya meletup, bapa yang wajib bagi nafkah. So maksudnya di sini uncle mau explain, walaupun seorang bekas isteri tu hanya suri rumah, tidak ada kerja, jangan ingat dia tidak layak di dalam tuntutan hak jagaan anak ataupun hadanah. Sebab apa? Duit, material itu bukan isu di dalam tuntutan hak jagaan anak. Sebab segala material tempat tinggal adalah kewajipan si bapa. Itu yang uncle mau bagi tahu. Dan soalan dia ni kan, dia tanya anak tu semua dengan isteri nak mau kasih jumpa dia. Okey. Sekarang ini uncle cakap suami tu boleh buat tuntutan hadanah. Dia kena buat tuntutan juga. Yes, sebab apa? Bagi buktikan alasan. Kalau boleh bincang, benda ni dia sudah dapat jumpa anak. Mahkamah ni adalah medan di mana satu keadilan tu perlu dibuktikan. Jadi seandainya si suami, bekas suami bapa kepada anak-anak tu mendakwa bahawa bekas isteri dia melarang, kamu kena buktikan, bawalah saksi, bawalah bukti-bukti lain yang si bekas isteri ini melarang. Sebab apa? Ibu ni mengikut section 86, kalau uncle dah silap, ada section yang seorang ibu tu boleh hilang hak jagaan anak. Salah satu yang menghilangkan hak jagaan anak terhadap seorang ibu ni adalah si ibu melarang untuk anaknya berjumpa dengan si bapa kandung. So gunakan
section ini di dalam membuat tuntutan hadanah, di mana bapa tu membuat tuntutan disebabkan keengganan si ibu di dalam memberikan hak lawatan ataupun hak bermalam terhadap anak-anak tersebut. Jadi faham, clear, kamu kena buat tuntutan. Dan untuk pengetahuan kamu, selagi mana kamu ni tidak ada perintah hadanah, hak jagaan anak adalah hak kamu berdua, sama ada ibu dan bapa. Jadi tidak ada isu cakap culik-menculik tu tidak ada, sebab anak ni adalah milik ibu dan bapa. Tapi kalau ada sudah perintah mahkamah, itu barulah ada cerita culik-menculik lah. Kena faham? Jadi tak payahlah risau. Tiada istilah mau culik sana, culik sini. Sebab apa? Polis pun tidak boleh cakap. Kalau bapa dia ambil, bapa dia pun ada hak. Kalau ibu dia ambil, ibu dia pun ada hak. Jadi uncle punya advice, anak ni adalah anak kamu dua. So janganlah bergaduh. Kalau sudah tidak boleh runding, cara yang terbaik adalah membuat tuntutan di mahkamah syariah terhadap tuntutan hadanah. Okay. Satu lagi, anak ni sampai umur 18 tahun saja. Habis 18 tahun, tak payahlah kamu rebut-rebut. Sebab anak ni boleh tinggal di mana dia suka. Maksudnya, hadanah ni cuma untuk umur anak di bawah 18 tahun. Okey, itu sajalah Uncle mau bagi maklum. Okay, jika nikah berpoligami di Thailand, Okey. adakah saya harus mendaftarkan perkahwinan di Malaysia ataupun macam gini, adakah saya perlu bernikah semula? Okey, apabila kamu bernikah di Thailand dengan cara yang betul, maksud cara betul Uncle mau cakap ni, kamu ada pasport, ada cop, bukan ikut orang cakap masuk secara haram lah. So, benda yang ada ni dia tetap ada sijil daripada nikah Thailand. Wajib kamu membuat pendaftaran nikah poligami di Malaysia. Maksudnya kalau Sabah, di Sabah lah kamu kena buat orang cakap permohonan pengesahan nikah, daftar nikah tu di poligami di Malaysia dalam masa 6 bulan. Kalau kamu lewat daripada 6 bulan, kamu akan didakwa di mahkamah atas 3 kesalahan. Kalau kamu berpoligami di Thailand, kamu sudah dapat awal-awal 2 kesalahan. Yang pertama adalah bernikah tanpa kebenaran. Yang kedua adalah berpoligami tanpa kebenaran. Kalau kamu lambat lagi daftar benda tu di Malaysia, so kamu akan didenda lagi kerana lambat daftar. Okey. Sama soalan tadi, wajibkah untuk daftar atau tidak? Jawapan dia wajib. Okey, Uncle beritahu lagi consequences terhadap kamu tidak daftar. Kalau kamu tidak daftar nikah Thailand kamu di Malaysia atau di Sabah lah, kita orang Sabah kan, anak tu secara otomatiknya akan berbin Abdullah. Sebab kamu tidak dapat presentkan sijil nikah yang berdaftar. Kalau Sabah Jahin lah. Kalau orang Semenanjung mungkin MAIS ke apakah, itu Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Ingat, itu dari segi pendaftaran sijil lahir anak. Kalau kamu tidak daftar, anak tu akan berbin dan bintikan Abdullah. Yang kedua, seandainya ada berlaku kematian, anak dan isteri tidak layak untuk terima apa-apa bahagian di dalam faraid. Pencen pun kamu tidak layak dapat. Sebab apa? Kalau contohlah seorang suami itu penjawat awam, untuk kamu membuktikan kamu ni isteri kepada penjawat awam adalah nikah, sijil nikah Malaysia, bukan Thailand. So, jawapan dia wajib kamu daftarkan. Okey, Uncle sudah jawab kan soalan tu? Yang kedua dia bilang perlu nikah semula. Tidak perlu nikah. Sebab nikah Thailand ada beberapa tempat yang memang diperakui oleh mahkamah syariah di Malaysia. So kita kena tengok dulu nikah Thailand tu macam mana. Kalau nikah tu sijil dia diperakui, so tidak payah nikah semula. Maksudnya sahlah nikah kamu di Thailand tu. Okay? Seterusnya. Okey, saya ada kemusykilan. Saya sudah bercerai dan masih dalam edah.
Tapi bekas suami datang ke rumah dan melakukan persetubuhan dengan saya tanpa saya rela. Macam mana tu? Okey, lepas tu lepas dia melakukan itu, dia mengatakan kita dah rujuk. Kita sudah rujuk. Saya tidak cakap apa-apa pun mengenai rujuk semula. So adakah persetubuhan ini menunjukkan yang kami telah rujuk semula tanpa saya setuju. Saya tidak setuju pun. Sebenarnya benda ni jadi isu mengikut undang-undang. Rujuk tu dia mestilah melalui, kalau mazhab Syafi'i kan, rujuk tu mestilah melalui lafaz lisan. Perbuatan ni mestilah kalau ikut Syafi'i dia tidak valid. Tapi kebanyakan kita mengakui rujuk perbuatan apabila dua pasangan tu redha untuk melakukan. Tapi bila si isteri cakap dia tidak redha, dia perlu buktikan. Contoh, bila melakukan hubungan kelamin tu, apabila rasa dia ni dibuat hubungan kelamin tapi dia tidak redha, sudah pasti seorang isteri tu akan buat satu report polis bahwasanya dia dirogol. Jadi benda-benda begini perlu dibuktikan di mahkamah. Bagi mereka yang tidak buat laporan polis, angka rasa bagus kamu dapatkan hikmat seorang peguam. Macam mana kamu membuktikan yang kamu ni tidak redha di dalam perlakuan tu. Sebab apa? Uncle pernah handle satu kes mengenai kes rujuk ni lah. Di mana dalam kes Uncle tu, Uncle mewakili pihak isteri lah, bekas isteri. Dan yang satu lagi pihak suami lah, dia dakwa berlakunya rujuk iaitu dengan hubungan kelamin. Di mahkamah paling susah mau buktikan adalah cerita hubungan kelamin. Sebab benda ni dalam bilik. Mustahil lah dalam bilik tu ada kamera yang akan membuktikan kamu melakukan kelamin. So di dalam kes rujuk perbuatan ni, si isteri tadi akan bersumpah. Seandainya sumpah si isteri mengatakan tidak ada berlaku kelamin, maka sumpah isteri itu akan dipakai, bukan sumpah si suami. Sebab di dalam hubungan kelamin, isteri yang akan diterima, akan dimohon angkat sumpah untuk keterangan sama ada berlakunya kelamin ataupun tidak. Okey, jadi benda ni kamu perlu buktikanlah. Kalau kamu tidak redha, kamu beritahulah kamu tidak redha, bahawasanya kelamin tu kamu dianggap dirogol. Tapi benda ni susah kepada pembuktian. Jadi Uncle harap bila kamu ada situasi macam gini, kamu perlukan dapatkan hikmat seorang peguam lah untuk membuktikan kamu tu memang tidak redha. Tapi rujuk ni dia perlu buat pendaftaran rujuk tu di mahkamah seandainya habis dalam tempoh edah. Tapi apabila rujuk tu berlaku, kamu kena cepat-cepat daftarkan rujuk tu di dalam tempoh edah. So maksudnya kamu tidak perlu pergi mahkamah. Tapi apabila sudah habis tempoh edah, barulah kamu cakap kamu mau daftar rujuk. So kamu kena buatlah rujuk di mahkamah. Benda ni akan dibicarakan lagi lah, sama ada rujuk tu benar-benar berlaku ataupun tidak. So Uncle rasa Uncle sudah jawabkan soalan tu? Ya, Uncle. Jadi soalan seterusnya. Okey. Assalamualaikum. Saya ingin dapatkan pandangan dan nasihat. Suami saya sudah melafazkan talak di luar mahkamah, tapi dia tidak memfailkan di mahkamah. Dia tidak mau failkan sebab dia malu. Dia malu, dia cakap nanti di sana dibicarakan secara terbuka, jadi semua aib pun terbuka, dia cakap. Tapi saya mau, isteri tu mau pergi mengesahkan lafaz cerai tu. Bolehkah perkara ini dibuat tanpa kehadiran bekas suami ataupun hanya diwakilkan kepada peguam? Sebab suami itu enggan datang ke mahkamah. Okey, bagi kes ini dia ada dua perkara yang perlu diketahui. Yang pertama, sama ada lafaz dia itu ada saksi ataupun tidak. Yang kedua, adakah bahan bukti yang membuktikan ada lafaz ini berlaku ataupun tidak. Tetapi secara umum,
apabila kes lafaz cerai ini, wajib bagi seorang suami itu hadir ke mahkamah. Sebab apa? Nama pun pengesahan lafaz. Apabila pengesahan lafaz ni ingin disahkan, maka si pelafaz tu wajib hadir untuk disiasat. Sama ada betul dia melafazkan, bila dia melafazkan, di mana dia melafazkan, apa niat dia untuk melafazkan. Seandainya lafaz dia itu adalah lafaz cerai yang soreh, iaitu nyata, aku ceraikan kau, aku talakkan kau. So benda ni, apa yang kebiasaan hakim akan lakukan adalah untuk siasat terhadap lafaz tersebut. Adakah benar lelaki tadi melafazkan? Contohnya seorang lelaki itu berbohong, tetapi ada saksi-saksi lain yang lengkap. Contoh ada 3 orang saksi, 4 orang saksi yang mendengar sendiri apa yang dilafazkan oleh suami. Benda ni akan dibicarakan. Jadi benda begini, dia tidak simply suami tidak datang apa semua tu, benda ni boleh berjalan. So kita perlukan pelafaz tersebut untuk hadir ke mahkamah. Okey? Jadi seandainya benda ini kamu perlu untuk hadir ke mahkamah, cuba juga walaupun suami itu tidak hadir. Seandainya suami itu tidak hadir juga di dalam kes lafaz cerai luar mahkamah ni, selepas habisnya kes ini, contohnya hakim bicara menetapkan kes ini terpaksa digugurkan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak suami, kamu boleh filekan terus terhadap kes fasah ataupun taklik terhadap perceraian. Okey, di mana tanpa kehadiran suami ataupun hanya melalui peguam pun benda ni boleh diteruskan perceraian tersebut tanpa kehadiran si suami. Tapi PCLM, pengesahan cerai luar mahkamah, wajib kamu daftarkan dahulu untuk memaklumkan kepada pihak mahkamah bahwasanya lafaz tersebut pernah dilafazkan. Okey, soalan lagi. Kalau lelaki masih berurusan di mahkamah dengan bekas isteri, bolehkah bekas isteri ni berkahwin terus dengan orang lain? Mungkin soalan dia lain, berapa cepat batu dia boleh kahwin? Okey, seorang isteri atau suami itu boleh kahwin balik selepas bercerai adalah apabila habis edah si isteri. Si suami ini bukan dah boleh kahwin waktu edah, tapi bila dia mau kahwin dalam edah, suami itu perlu memfailkan poligami. Sebab apa? Dia apabila masih dalam edah, dia dianggap macam masih lagi dalam proses orang cakap diambang cerai itu. Jadi dia punya jawapan berapa cepat suami atau isteri itu boleh nikah adalah sehingga habisnya edah si isteri. Kalaulah si isteri itu, bekas isteri itu tidak mengandung, maka edah dia 3 kali suci ataupun 3 bulan. Tapi kalau isteri itu mengandung, edah dia sampai melahirkan anak. Jadi pilihlah edah yang mana satu. Kalau okey, uncle buat kebiasaannya edah yang bagi orang tidak mengandung lah, iaitu 3 bulan. Apabila telah ditetapkan perintah mahkamah, contoh 1 hari bulan 1 tahun 2020. So habis edah dia tu 3 bulan, 3 kali suci dia tu, iaitu pada bulan Mac. Jadi pada bulan Mac tu, hujung bulan Mac tu dia boleh nikah sudah. Faham ah? Iaitu sehingga habis tempoh edah. Gitulah. Itulah jawapan dia. Berapa lama dia boleh kahwin? Tak kisahlah lelaki ataupun perempuan. Habis edah saya boleh kahwin. Dalam tempoh edah tidak boleh kahwin. Okey? Okay, ni best juga dia punya soalan ni. Isteri saya keluar rumah selepas kami bergaduh. 2 bulan dia tidak balik rumah. Wajibkah saya memberi nafkah pada dia? Wajib. Sebab apa? Kalau kamu mau tidak bagi nafkah, suami itu perlu buat satu tuntutan isteri kembali taat. Jadi bila kita buat sudah tuntutan, isteri itu tidak kembali taat, kamu boleh buat tuntutan isteri nusyus. Okey, apabila sudah dapat perintah isteri nusyus, waktu tu kamu dah wajib sudah bayar nafkah. Sebab apa? Kamu sudah dapat perintah bahawasa isteri kamu tu nusyus.
Jadi, selagi mana belum ada perintah nusyus terhadap seorang isteri, seorang suami wajib bagi nafkah. Tapi benda ni banyak orang dah tahu. Tahu sebab apa? Sedangkan waktu ndak nusyus pun suami jarang bagi nafkah bini. Ini lagi nusyus kono. Jadi, Uncle jawab saja soalan itulah. Maksudnya, wajibkah seorang suami memberikan nafkah kepada isteri yang sudah keluar daripada rumah? Bagi Uncle wajib. Sebab apa? Belum ada perintah mahkamah yang mengatakan isteri kamu nusyus. Kalau isteri nusyus, dia tidak wajib bagi nafkah. Mengkali kalau kalau kena apa? Kalau kena bayar nafkah balik terus balik ke rumah. Mudah-mudahan lah. So, kebanyakan suami baru apply perintah taat sudah tidak bagi nafkah. So, tindakan tu merupakan satu tindakan yang tidak wajar. Yang kamu tidak perlu bagi nafkah apabila seorang isteri itu nusyus. Nusyus yang dimaksudkan adalah perintah mahkamah, bukan kamu yang sendiri pandai-pandai cakap bini kamu keluar sama lelaki lain, keluar daripada rumah, terus kamu cakap nusyus. Itu istilah bahasa nusyus, tapi perintah mahkamah. Nusyus, barulah kamu tidak perlu bayar nafkah. So, Uncle sudah jawab soalan kan? Oke, soalan seterusnya. Oke ya. Saya hanya ingin bertanya, kenapakah prosedur mahkamah dia sangat lama? Contohnya kes hadana yang anak yang sudah mumayyiz. Kita tahu anak yang sudah mumayyiz ni dia boleh pilih dia tinggal dengan siapa. Dan tiada pun kesalahan yang serius untuk dapat hak jagaan rasmi antara ibu dan anak lah. Tapi kenapa begitu lama kes ni dan dia sangat melengah-lengahkan dan hanya membazir masa saja? Sebenarnya kes hadanah ni lambat atau cepat adalah based on kamu punya lawyer, punya management. Ataupun kalau kamu tidak pakai lawyer, macam mana kamu manage pengurusan kes tu? Sebab kebiasaannya kes, every proceeding adalah dalam masa kebiasaannya sebulan. Contohlah, kalau macam Uncle bagi contoh, kalau KK punya lah, kebanyakannya proceedingnya memang sebulan. Paling lama pun 2 bulan. Dia based on berapa banyak tu kes lah. Kalau kes mahkamah tinggi ni kebanyakannya lambat. Kadang-kadang dia ada juga hakim tu yang bagi sampai 2 bulan. Tapi kebiasaannya adalah sebulan. Maksudnya every proceeding tu dia mengambil masa sebulan. Contoh, bulan pertama kamu daftarkan kes, bulan 1 lah. Bulan kedua, dia mesti ada majlis suluh. Okey, pada bulan 2 tu, majlis suluh tu, kalau ada sukses, maksudnya kes ini sudah berjaya lah, tinggal endoskan ke depan hakim. Tapi kebanyakannya tidak sukses lah, maksudnya pihak-pihak tidak bersetuju terhadap tuntutan tersebut. Jadi, dia akan pergi terus kepada sebutan yang pertama, bulan yang akan datang lagi. So, dia akan ambil masa lebih kurang, sudah 2 bulan lah. Di dalam sebutan yang pertama, di mana pihak yang defendant ataupun pihak yang kena tuntut tu, dia diberi peluang untuk membuat pembelaan. Jadi, apabila dia sudah buat pembelaan, pihak plaintiff atau pihak yang menuntut hak jagaan anak ni, dia perlu menjawab kepada jawapan terhadap pembelaan. Benda ni dia ada proses dia. Jadi benda ni adalah biasa. Kalau kamu cakap hadanah punya kes mau dalam masa 2 bulan, boleh. Mesti ada persetujuan. Kalau tiada persetujuan, dia mesti melalui proses proceeding kes yang sama. Ada buat penyataan tuntutan, ada pembelaan, dan ada jawapan kepada pembelaan. Lepas tu ada memfailkan ikatan dokumen dan ikatan pleading. Seterusnya adalah bicara. Dalam mahkamah ni, maksudnya prosedur standard adalah 4 hingga ke 5 bulan. Yang panjangnya itu kadang-kadang disebabkan oleh masalah pihak-pihak. Mungkin pihak-pihak tidak hadir. Itu bukan salah mahkamah. Itu salah pihak yang satu lagi. Jadi benda ni kita perlu faham. Every proceeding di mahkamah dia memang ambil masa yang sekejap apabila ada berlakunya persetujuan. Itu bagi kes-kes saman. Adapun kes saman yang cepat, contohnya dalam PCLM tadi, di mana kes ini terus di hadapan hakim. Hakim akan tanya ada pembelaan ke tiada. Kalau tiada pembelaan, terus akan dibicarakan. Yang ini sebab direct to the point.
Bila yang melafaz tu hadir akan dibicarakan terus. Tapi bagi kes-kes yang melibatkan tuntutan, dia akan melalui proses pembelaan, jawapan kepada pembelaan. Kalau ada tuntutan balas, jawapan lagi kepada tuntutan balas. Benda ni adalah case management yang biasa. Benda tu kita perlu tahu. Kamu ndak boleh mau salahkan mahkamah sebab kita mesti ada proses tu. Sebab setiap orang yang didakwa, dia perlu mendapat pembelaan dia. Biasanya mahkamah akan bagi masa untuk buat pembelaan pun 2 minggu hingga ke sebulan. Itu standard masa dia. Jadi, isu pasal lambatkah sebenarnya itu daripada case management kamu. Kalau kamu upah peguam, pastikan peguam kamu menguruskan kes tu dengan baik. Maksudnya dia alert setiap bulan. Ini kes macam mana, ini kes macam mana, berapa hari bulan. Sebab apa? Setiap proceeding kebiasaannya adalah sebulan. Tapi ada juga kadang-kadang hakim yang terlampau banyak kes, dia akan bagi proceeding kes tu 2 bulan. Ini adalah standard di mahkamah. Actually sebenarnya setiap mahkamah tu dia berbeza. Contoh mahkamah KK, dia tidak akan sama macam mahkamah Beaufort atau Keningau. Sebab apa? Mungkin di sana kes kurang. Jadi, kalau kamu orang Beaufort, ataupun contoh kalau Hadanah, kalau kamu tu orang Keningau, kamu buatlah kes di Keningau supaya kes ni lebih cepat. Sebab mungkin di sana kurang orang buat kes sana. Sebab apa? Di dalam kita memfilekan kes mahkamah tinggi, kamu boleh ikut di mana daerah bermastautin ataupun di mana kamu bermukim. Apakah yang dimaksudkan kamu bermukim? Kamu lahir di mana? IC kamu tu di mana? Yang itu kamu boleh filekan kes itu di sana. Contoh kamu memang orang Sandakan, tapi bermastautin di namanya di mana nih? Di KK. Kamu juga layak untuk filekan kes di mana tempat yang kurang kes. Contohnya di Sandakan, sebab kamu bermukim di sana. Kamu berhak untuk buat kes di mana tempat kamu bermukim ataupun bermastautin. Okey? Jadi pilihlah. Kalau contoh di KK, dia mesti mahkamah pusat tu di KK, so pastinya kes tu berlambak mungkin dalam sehari sampai 100. Berbanding kalau mahkamah daerah yang kecil-kecil mungkin sehari baru 10, 15 atau 20. So pastinya dorang punya selang masa proceeding tu pendek. Mungkin dorang ambil masa 2 minggu sudah boleh proceeding yang satu lagi. Tapi kebiasaannya kalau di KK ataupun negeri-negeri lain yang besar, selalunya dia memang ambil masa sebulan. Every proceeding. Okay. So jelaslah tadi kan? Ya. Okay. Assalamualaikum. Saya mau minta penerangan tentang talak raji'i dengan talak satu. Apa tu? Okey. Adakah sudah jatuh talak? Iya. Dia begini, di dalam talak nih, dia ada 2 kategori. Satu raja'i, satu lagi apa namanya nih? Yang talak tidak boleh rujuk. Orang panggil tu Allah. Talak bain kau. Talak bain. Weh, pandai wah. Pandai pula si Ante. Okey. Di dalam perceraian dia ada 2 jenis talak. Satu talak raja'i, satu talak bain. Talak raja'i ini maksudnya talak yang boleh rujuk. Talak bain dia tidak boleh rujuk, tapi boleh nikah semula bagi bain sugro. Bagi talak bain kubro, dia tidak boleh rujuk. Apa dia contoh talak bain kubro? Talak 3, cerai li'an. 2 nih talak bain kubro. Maksudnya perceraian yang tidak boleh dirujuk semula. Okey? Dan tidak boleh nikah semula. Bagi talak bain sugro, maksudnya sugro ni kecil lah. Contohnya macam cerai fasah dan cerai taklik. Dia kategori cerai talak bain kecil. Maksudnya boleh nikah semula. Sama ada dalam tempoh edah ataupun selepas edah. Bagi talak raja'i, dalam tempoh edah tidak perlu nikah. Perlu buat rujuk di Jabatan Agama. Kalau selepas baru mau declare tu rujuk selepas tempoh edah, perlu daftar di Mahkamah Syariah. Faham? Antara raja'i dan bain. Talak bain
tidak boleh rujuk. Tapi boleh nikah semula untuk bain sugro. Contoh apa bain sugro? Cerai taklik, cerai fasah, cerai huluk. Itu boleh kawin semula, tapi tidak boleh rujuk. Oke, faham ah? Okey, soalan ni kan yang ringkas lah, okey. Saya ni dalam pantang, baru 30 hari pantang. Dan suami saya melafazkan cerai kepada saya. Bolehkah ia berlaku? Boleh. Sedangkan time mengandung pun boleh, apalagi time. Okey, begini. Cerai ini boleh berlaku dalam semua keadaan. Mabuk. Bukan, maksudnya perempuan tu beranak mengandung berpantang haid dia boleh berlaku. Cuma haram lafaz semasa haid, tapi boleh berlakunya cerai. Jadi di sini maksudnya cerai ini dia tidak peduli dalam apa keadaan. Dia masih boleh berlaku sama ada perempuan itu dalam pantang, dalam mengandung pun boleh berlaku. Jadi jangan main-main lafaz talak bagi lelaki. Ini sikit-sikit marah, cerai. Sikit-sikit marah, cerai. Tidak perkataan lain kamu disebut kalau marah. Coba cari perkataan lain, janganlah talak ke cerai ke apa. Apalah? Benda-benda lain lah marah-marah, tapi kenapa ya lah disebut cerai? Apalah, bagi contoh. Kenapa ya lah bagi contoh? Jadi kita mau ambil soalan ni ke ataupun Okey, kita sambung kita punya sesi ni pada sesi yang akan datang. Okey. so ingat ini bukan consultation lah. Ya, ini just sharing. Sebab apa? Ramai sangat orang DM Ramai sangat soalan. orang yang tanya. Uncle faham. Sebab bukan semua orang mampu untuk ambil peguam. Bukan semua orang mampu untuk hadir dapatkan konsultasi kepada peguam swasta. Jadi ini info yang Jadi ini Uncle punya CSR lah, orang cakap hikmat masyarakat. Untuk Uncle sharing, mau cakap ajar tu ndak layak kan, sebab baru lagi jadi lawyer. Jadi Uncle cuma sharing apa yang Uncle tahu supaya ramai orang Sabah especially ataupun orang Malaysia lah faham tentang undang-undang syariah tu. Kebanyakan orang ni keliru. Banyak yang dah tahu apakah hak dorang. Kariru orang Sabah cakap kan. Jadi benda ni mau dikasih faham. So mana-mana yang tidak faham, rajin-rajinlah follow page Uncle. Bagi soalan kamu, so bini Uncle akan kumpul. So kita akan buat ini sesi video live ni untuk bagi explanation secara ringkas supaya kamu faham, kamu tidak tersilap dalam menganggap mahkamah syariah ni teruk lah apalah. Sebenarnya kita kena faham. Bila kita faham, yang teruk tu bukan mahkamah tapi kita sendiri. Sebab pengurusan mungkin kita tidak tahu, jadi benda ni jadi makin lambat. Kalau kamu beruntung, soalan kamu akan dibacakan dan dia akan kupas lah macam tadi tu. So untunglah yang ada tanya soalan dan soalan dia dibaca semasa dalam sesi ni. So e-book 7 jenis perceraian, 9 tuntutan selepas berlakunya perceraian. Okey, macam mana mau dapatkan tu? Okey, type saja e-book. Kalau 7 jenis perceraian, type 7 jenis perceraian lah. Kalau 9 tuntutan selepas berlaku perceraian, type tu. Kalau mau pasal hibah atau wasiat, boleh type juga e-book hibah atau wasiat. Lepas tu macam mana tu? Wajib bagi nama penuh, janganlah bagi nama timangan lah, bagi nama samaran kah. Penat Uncle tanya balik-balik. Don't worry PNC. Sebab apa? Banyak bagi nama Uncle Siti, Ida. Masalahnya nama tu tanpa banyak sudah dalam handphone Uncle. Jadi bagilah nama penuh supaya Uncle boleh save nama tu, supaya senang Uncle save tu untuk send kamu balik tu e-book. Sebab kalau nombor saya susah, terlalu banyak number. Jadi bagilah nama penuh sama Uncle. Lepas tu daerah di mana kamu bermastautin. Sebab apa? Uncle mau maklum kamu bermastautin tu perlu supaya Uncle tahu kedudukan kamu tu ada mahkamah syariah kah tiada. Kalau tiada mahkamah syariah,
di mana yang terdekat. So senanglah Uncle explain. Begitu betul tujuan dia. So yang baik tu semua daripada Allah saja. Yang tidak kurang baik tu dari daripada kami berdua. Uncle dan bini Uncle. So minta maafkan kalau ada yang tersasul dan tergurus hati kamu. Okey. So assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye. Bye.